Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Melalui cara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Mengapa kedudukan peguam negara dipertikai? Mutakhir ini, tindakan Peguam Negara Tan Sri Idrus Harun sering dipertikai oleh pimpinan Pakatan Harapan. Dalam satu kenyataan media, Majlis Presiden Pakatan Harapan pada 21 November yang lalu melahirkan rasa amat terkejut dan kecewa dengan keputusan Peguam Negara yang membatalkan rayuan terhadap keputusan membebaskan Datuk Seri Tengku Adnan Mansor daripada dakwaan kes rasuah melibatkan penerimaan RM2 juta daripada seorang ahli perniagaan pada 2016. Tindakan membatalkan rayuan ini mewujudkan persepsi yang sangat buruk dan menghakis kepercayaan umum terhadap institusi Peguam Negara, malah mencemarkan kredibilitinya dan kebebasannya untuk menjalankan tugas rasminya secara profesional, kata mereka. Dalam kenyataan tersebut, Majlis Presiden akan meneliti kemungkinan tindakan Peguam Negara itu melanggar perjanjian memorandum persefahaman MOU di antara Pakatan Harapan dan Kerajaan, khususnya perkara 4 berhubung kebebasan institusi kehakiman. Kami menyadari bahawa Peguam Negara mempunyai kuasa untuk memutuskan sama ada menarik balik rayuan tersebut atau tidak. Namun di dalam kes ini yang melibatkan pertuduhan kewujudan unsur-unsur rasuah terhadap seorang ahli parlimen dan seorang bekas Menteri Persekutuan, rakyat menuntut agar rayuan kes tersebut didengar dan dihakimi sehinggalah segala proses selesai. Demikian kata Wakil Pakatan Harapan dalam Majlis Presiden iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim, Keadilan, Muhammad Sabu Amanah, Lim Guan Eng DAP dan Wilfred Tangau UKO. Menurut MOU tersebut, kerajaan hendaklah berusaha dengan ikhtiar terbaik melaksanakan setiap satu dan segala transformasi yang dicanangkan dan dalam aturan masa yang dipersetujui kedua-dua pihak. Menjelaskan mengenai kedudukan MOU itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, perkara yang telah dipersetujui adalah bagi 4 bidang iaitu transformasi pentadbiran, pembaharuan parlimen, kebebasan kehakiman dan Perjanjian Malaysia 1963. Bagi bidang transformasi pentadbiran, katanya, perkara yang dikaji ialah penggubalan Undang-Undang Anti Lompat Parti, pelaksanaan pendaftaran umur minimum pengundi 18 tahun dan pendaftaran pemilih secara automatik serta pindaan perlembagaan untuk mengehadkan tempoh jawatan Perdana Menteri kepada tidak melebihi 10 tahun. Dalam aspek pembaharuan parlimen, ini membabitkan, membentangkan dan meluluskan undang-undang berkaitan perkhidmatan parlimen dan Majlis Parlimen Keistimewaan dan Kuasa Kurungan Pindaan 2022. Begitu juga untuk menstruktur semula jawatan kuasa parlimen khas sedia ada dan menambah jawatan kuasa pilihan khas parlimen mengikut keperluan dengan jawatan kuasa dewan bagi kedua-dua dewan, menetapkan terma, rujuk dan fungsi serta bidang kuasanya, katanya di Dewan Rakyat baru-baru ini. Wan Junaidi berkata demikian ketika menjawab soalan lisan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang meminta Perdana Menteri menyatakan status terkini pelaksanaan memorandum persefahaman transformasi dan kestabilan politik di antara Kerajaan Persekutuan dan Pakatan Harapan. Kata Wan Junaidi, turut dikaji dalam aspek pembaharuan parlimen ialah memastikan jumlah ahli parlimen kerajaan dan pembangkang yang menganggotai jawatan kuasa pilihan khas parlimen lebih seimbang dan melaksanakan pindaan yang perlu kepada peraturan mesyuarat. Bagi kebebasan kehakiman, katanya, ini bagi memastikan pelaksanaan sepanjang masa kebebasan badan kehakiman, transformasi institusi dan tata kelola kerajaan yang baik bagi memastikan keadaan yang lebih kondusif untuk rakyat dan negara. Bagaimanapun, persetujuan Pakatan Harapan kepada MOU tertakluk kepada penunaian dan pelaksanaan transformasi dalam aturan masa yang dipersetujui. Maknanya, dalam MOU tersebut, yang dipersetujui tiada kerahsiaan dan didedahkan kepada umum sebagai komitmen terhadap keterbukaan dan integriti dan tata kelola tadbir urus yang baik. Kini sudah kedengaran suara-suara yang mengesyorkan Pakatan Harapan tamatkan sahaja MOU ini kerana dilihat tidak mengutamakan kedaulatan undang-undang
dan merugikan Pakatan Harapan. Seluruh dunia sedang memerhati kita dan mungkin mentertawakan Malaysia yang seolah-olah memperlekeh undang-undang yang digubal sendiri selain melindungi penjenayah berprofil tinggi. Ingat, rakyat sentiasa memerhati.